Allah ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zamihan di atas pertentangan tadi. Tuan-tuan, puan, tuan-tuan mesti diketahui dalam kerangka penerangan berkenaan dengan Wahabi dan Syiah, yang mana kita akan mewartakan insya-Allah dalam masa yang terdekat ini. Demikian sesi penerangan awal telah kita laksanakan bermula pada hari ini. Biasa setiap penerangan itu ada soal jawabnya, maka saya ingat kita teruskanlah pada sesi soal jawab berkenaan dengan Syiah dan Wahabi yang kita masih punya waktu dalam lebih kurang 20-30 minit. Dan saya dengan diri menjemput Al-Fadhil Ustaz Izam untuk bersama-sama dengan Fadhil Ustaz Zamihan untuk sesi soal jawab itu. Dan saya mohon kepada tuan-tuan dan puan yang ada soalan agar membukakannya dengan menyebut nama dan terus kepada soalan. 2-3 soalan kita akan minta kepada panel independen untuk menjawab, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أوجب على عباده معرفة ألوهيته وألزمه التقوى وإقامة حق ربوبيته. Dari soalan saya yang pertama, saya minta diuraikan masalah mukadimah yang saya buat tadi ya. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati wa alzamahu taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatihi. Yang dikatakan rububiyah apa ni, uluhiyah tak betul-betul tahu. Yang kedua, saya belajar dua-dua sekali. Waktu saya berada di Malaysia, saya belajar Tauhid Khalafi. Dan waktu saya pergi ke Darul Ulum Deoban, saya belajar Tauhid Salafi. Saya tengok dua-dua betul. Masalah tak takwil lepas semua itu tidak menjadi kesalahan. Kita tak usah kata mereka tu mujassamah ada. Tak ada. Masih awal-awal lagi dah sekali solution dia tak. Ya. Masalah mengarut-mengarut tadi saya tak terima lah tu. Apa dia? Ustaz cerita mengarut-mengarut tadi ya. Buat-buat kata menurut macam ni saya tak terima. Tetapi yang harus kenaan dengan tidak ada takwil segi salafi ini, saya belajar dan ulama-ulama saya cerita tak macam tu lah. Tak macam kawan-kawan tu. Dia kata apa yang layak bagi Allah. Kalau kita tangan yang layak bagi Allah. Ya, begitu. Yang tahu hakikatnya Allah sahaja. Tapi kita tidak boleh menyamakan sikit pun dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian soalan yang ketiga, Wahabi yang di Saudi sekarang ini adakah boleh diikut? Adakah betul ataupun sesat? Ulama-ulama sana ada sekarang ini, begitu juga imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pasal orang kita tak perlu menjaga haji ni. Saat lagi kalau tak sah menjaga haji, apa kita pergi ke sana beribadah, kita katalah sembahyang Jumaat 4 kali haji, pergi sebulan sembahyang Jumaat 4 kali. Bila dah kata sesat, sembahyang Jumaat tak sah. Mana semua orang Malaysia pergi sana, balik semua jadi munafik. Dia menjaga haji, tapi dah sembahyang tak sah. Sembahyang Jumaat 4 kali tak sah, 3 kali je. Kemudian soalan yang keempat, dia ada satu saya nak tanya tentang apa, siapa ni, adakah Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, Usamah bin Laden, Yusuf Al-Qardawi, Tuan Guru ni Aziz Wahabi? Kalau Wahabi ni, adakah mereka ni sesat? Kalau sesat, adakah boleh diikut? Daripada saya pernah tengok di Kuala Lumpur tu, dia tunjuk gambar orang ni sebuah Wahabi sesat. Wallahu a'lam. Ya, saya cukup. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Zamihan, Ustaz Izam. Saya mengikuti perbincangan. Soalan pertama kepada Ustaz Zamihan.
bila Imam Al-Athari sebut Ahli Sunnah wal Jamaah itu merangkumi Imam Ahmad, Al-Ash'ari dan Al-Athariyah, maknanya aliran Salafi dan aliran Khalafi itu adalah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya rasa kita tak payah bermasalah mengatakan ini bukan Ahli Sunnah, yang ini pun bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dah selesai masalah. Khalaf Ahli Sunnah, Salaf Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang timbulnya masalah bila ada golongan yang mengeluarkan Salaf dan bukan daripada Ahli Sunnah, juga Khalaf bukan daripada Ahli Sunnah, maka itu yang timbul masalah yang besar. Kemudian kepada Masud Aizam, soalan saya soalan akademik. Pertama yang saya lontarkan soalan ini, tetapi berbau politik sikit, berkaitan dengan Syiah. Hari ini dakwaan kita mendakwa bahawa Syiah itu ada hubungan, Al-Sunnah sendiri sebut ada hubungan diplomasi dengan Israel yang tak nampak dengan zahir mata kasar. Tapi saya nak nyatakan beberapa fakta di sini. Antaranya 11 Januari, Mustafa Ahmad Roshan, Iran nuclear expert, dead in a car bomb. Dia dibunuh. Iaitu Mustafa Ahmad Roshan. Yang kedua 24 Januari, EU boycott Iran's oil nuclear program. Maksudnya termasuk EU, termasuk juga dengan Israel, bersepakat untuk boycott Iran. Yang berikut 14 Ogos, dulu satu ketika dahulu Hezbollah pernah berjaya menghalau Israel dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Akhirnya kita mendakwa mereka taqiyah. Media masa ini taqiyah dengan apa yang telah berlaku itu. Jadi adakah ini satu telahan dakwaan yang berpijak kepada fakta, atau ini hanya sekadar pandangan kita, di sisi kita, perspektif kita Ahli Sunnah wal Jamaah? Kepada Ustaz Aizam, terima kasih. Sehingga kita terus pada jawapannya, kita minta Ustaz Zamian dulu jawapan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bertanya. Mudah-mudahan kita diberi pencerahan oleh Allah. Yang pertama sekali berkait dengan uluhiyah. Uluhiyah betul, uluhiyah tak betul macam mana? Saya sebut tadi bukan soal uluhiyah, soal tauhid, memecahkan tauhid. Syekhul Azhar sendiri tidak setuju dengan dasar pemecahan tauhid. Tidak setuju dengan pemecahan tauhid. Dan apa justifikasi pemecahan tauhid? Kalau nak kata tauhid dipecah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, apa kesannya? Apakah kesannya Abu Lahab tu nak dianggap beriman pada Allah tauhid rububiyah dan menjadi kafir tauhid uluhiyah? Apakah nak dianggap Fir'aun pun dekat-dekat nak mati, dia melihat kebesaran Allah, dianggap sebagai tauhid rububiyah, tidak bertauhid uluhiyah? Kalau maksud uluhiyah tu peribadatan, memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak nafikan tu peribadatan kita hanya kepada Allah. La ma'bud illallah, la mawjud illallah, la maqsud illallah. Kita tak bicarakan tentang kewujudan perhambaan sebagai kita kepada Allah, tetapi kita nak jelaskan tentang di sana ada terdapat istilah teknikal orang yang memecahkan tauhid kepada tiga. Kesannya ialah terpaksa kita memperakui Abu Lahab itu beriman dengan Allah, sedangkan Abu Lahab itu adalah kafir musyrik. Hak Tuhan baca tadi itu tauhid, Tuhan baca tadi itu uluhiyah yang bermaksud peribadatan kita kepada Allah. Jelas? Saya tak nafikan, saya sepakat dengan apa yang Tuhan bacakan tadi. Baik, yang keduanya berkait dengan tauhid salaf khalaf. Tauhid salaf, tauhid khalaf, tabi'i, tauhid sahabi, semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma'. Tak ada perbezaan antara tauhid salaf dengan tauhid khalaf. Yang menjadi berbeza adalah dalam kes berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Ayat yang muhkam, kita baca surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ada muhkam, ada mutasyabih. Saya ringkaskan, masa tak terhad. Ada muhkam, ada mutasyabih. Hak muhkam kita terima semua tanpa pengecualian. Maksudnya jelas, perintah dan larangan jelas. Cuma yang kedua
kedua, mutasyabihat. Ulama para salafus salih ada yang tafwid, ada yang takwil. Majoriti ulama salafus salih tafwid, sudah masuk ayat-ayat mutasyabihat pada Allah. Mereka tidak mengartikan dengan bahasa asing, tidak menentukan makna maksud. Ini ada dalam kitab Jauh Haratul Tauhid, disebutkan di situ. Tak ada beza, halaf tak ada beza, cuma beza dari sudut pendekatan. Di zaman salaf, zaman intelektual, zaman orang warah, zaman orang dekat dengan sumber wahyu. Di zaman salaf, ramai orang asing masuk Islam, ramai orang tak faham, tak menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi ayat-ayat mutasyabihat tidak ditentukan maksudnya. Itulah sama ada tafwid, silah makna maksudnya pada Allah, ataupun takwil dengan kaedah ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dengan kaedah bahasa Arab yang terdiri daripada isti'arah, majaz, kiasan dan lain-lain. Bukan kita tak ikut cara Syiah, bukan kita tak ikut cara Wahabi, tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini ada disiplin ilmu takwil. Jadi tidak ada beza antara salaf dan khalaf, yang berbeza dari sudut pendekatan sahaja, mengikut masa, tempat, keadaan dan kesesuaian. Cuma kita nak kena tengok, ada satu lagi dakwaan mereka mengikut mazhab salaf. Mereka kata mereka salafi. Kita tengok metodologi mereka yang digunakan. Kalau hanya dakwaan, hanya sekadar jenama sahaja, tak tahu. Kalau dia kata dia salafi, dia rujuk balik Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Mana yang muhkam, mana yang mutasyabih, mana yang jumhur, mana yang menyalahi jumhur, mana yang boleh kita kerjasama, mana kita boleh rapat ada. Ni kalau mendakwa salafi dan menafikan keotoritian sunni yang lain, bagi saya itu sudah menyimpang. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kata salafi tak takwil, tuan-tuan minta buka kitab tafsir Tabari. Di situ berlambak ditakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saq, pada hari disingkatkan segala betis. Betis dia dimasukkan di sini mengikut riwayat yang sahih syiddah. Kerana manusia menghadapi ketakutan yang amat sangat menghadap keadilan Allah di padang mahsyar. Syiddah. Bukan ada singkat betis itu di padang mahsyar ini apa? Banyak lagi dalam kitab-kitab tafsir disebut tentang takwil. Takwil yang sahih, bukan takwil yang menyimpang, yang menyeleweng hawa nafsu. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Berkenaan dengan senario Wahabi di Arab Saudi, apakah sah kita lakukan ibadat pada mereka, kita sembahyang ke, haji ke, umrah ke? Tuan-tuan, Wahabi ini ada 3 peringkat. Sepanjang observasi saya buat pemerhatian mengikut tesis PhD saya, Wahabi ada 3 peringkat. Satu, Wahabi yang haqqa punya, seperti yang saya sebutkan tadi, dikit bid'ah, sesat, kafir, Allah bukan lagi, Allah tu jisim. Ini Wahabi yang haqqa punya. Kalau mereka bawa pendekatan begini, ikut fahaman tajsim, Imam Nawawi dan Imam Qurtubi mengatakan bahawa orang yang berfaham tajsim tak sah kita melakukan ibadat di belakangnya kalau kita menjadi makmum. Tuan-tuan tengok dalam kitab Ashbah wa Nazair yang dikarang oleh Imam Suyuti. Sana disebut riwayat daripada Imam Syafi'i, orang yang berfahaman dengan fahaman tajsim kafir dia. Disebut Imam Nawawi, tuan-tuan boleh tengok, orang yang berfahaman dengan tajsim kufur. Imam Qurtubi dan tafsir Qurtubi pun gitu juga. Jadi sama ada seseorang itu salafi yang tajsim, salafi yang menjassim, atau musyabbi, tak sah kita sembahyang di belakangnya. Tak kira dia mengaku salafi, tak mengaku salafi. Yang kedua, Wahabi yang khilaf dengan kita dalam soal-soal fiqh. Dia tak nak tahlil, tak apa, kita nak tahlil, pun tak apa. Dia nak sapu muka, dia tak nak sapu muka lepas sembahyang. Dia kata bid'ah muka surah sembahyang. Kita nak sapu muka lepas sembahyang, kita kata sunnah, pun tak apa. Khilaf dengan masalah fiqhiyah, tak ada masalah kita. Dia nak talqin, kita tak nak talqin, tak ada masalah. Kita hormat dia, dia hormat kita. Itu benar-benar fiqh, benar kecil ya. Tapi jangan sampai dia kata kita sesat bid'ah masuk neraka. Ada yang benar-benar sunat, bid'ah sesat masuk neraka, itu sampai berapa? Tapi lagi Wahabi ikut, tak tahu Wahabi, Wahabah, Wahubi, Mahubi, tak tahu. Ikut aja. Hak ikut hak jahil. Sudah kita nasihat, bimbing, tunjuk ajar, beri panduan, beri pedoman. Kadang orang awam dia tak tahu apa tentang Imam 12, tentang Mahdi Muntazar, tentang Tahiyah, tentang nikah mut'ah. Ada ustaz ajar dia, ada ajar dia, masuk begitu. Jadi kita nak tarik balik nasihat balik, bimbing balik, kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi kalau kita nak tengok sah ke tak sah, kita ikut tengok pada akidah. Kalau setakat fasik, sah lagi. Kalau setakat tajsim, kalau setakat tashbih, tak sah. Tuan-tuan hadirin, saya ada satu buku yang saya nak cetak bulan depan, iaitu penyelewengan fahaman tajsim Wahabi. Kita nak bincang tentang tajsim itu saja, dan nakalkan pandangan-pandangan ulama saat dari dulu. Tuan-tuan boleh tengok akan itu. Ini soalan, adakah Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah Tughuni Aziz Wahabi? Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah dan Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ulama besar dalam mazhab Hambali. Tetapi ada pandangan-pandangannya yang berkhilaf dengan jumhur ulama. Saya katakan tadi, kita hormat ulama. Bila berkhilaf dengan pandangan jumhur ulama, kita tolak, ketepi pandangan dia. Kita ambil pandangan jumhur ulama. Mudah ya bagi kita, tak ada masalah. Ni adakah Tughuni Aziz Wahabi? Hanya dia sendiri. Pasal saya tengok di Kuala Lumpur itu tunjuk ada Wahabi. Saya tengok di Kuala Lumpur itu. Tengok di Kuala Lumpur. Kita tengok, ada nak kata orang tu Wahabi, tengok perkataan dia, tengok perbuatan dia, tengok akidah dia. Baru kita boleh buat penjustifikasian. Kalau seorang tu kata Allah duduk atas arasy, itu saya lebih. Kalau seorang tu kata Nabi Muhammad ni budak kampung biasa, ya belum umur 40 tahun, lepas tu Allah pilih atas muka bumi, nak cari mana budak-budak yang bagus sikit, pilihlah Muhammad. Lalu Muhammad dia lantik menjadi Nabi. Itu apa tu? Itu penghinaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang kata Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betis, ada telinga, ada lidah, ada gigi. Allah bergerak, Allah ada tarat, Allah tunggu ke langit dunia. Itu faham apa kata Yusuf? Bukan soal teguh, bukan soal kedudukan politik atau bangsawan atau sebagainya. Soal perkataan, perbuatan dan pegangan. Kita maaf tuan-tuan. Kemudiannya keluar salaf dan falah ni tidak sunnah. Siapa yang kata salaf falah tidak sunnah? Salaf, khalaf, semua dari lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Pandangan kita, semua umat Islam yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikatakan sebagai ahli iman. Dia lakukan maksiat, dia fasik, dia lakukan dosa besar, ada ruang untuk taubat. Tak tanda lagi akidah dia. Kecuali lah dia melakukan persekutuan terhadap Allah atau dia mengandung agama lain. Atau lagi, tengok juga kemurtadan itu dari sudut perkataan, perbuatan dan pegangan. Anda tengok juga. Kita tak kata khalaf ni sunnah, salaf ni bukan sunnah, dah. Anda kena faham salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in dalam lingkungan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga 300 tahun hijrah, itu zaman salafus salih. Atau lagi orang yang mendakwa dirinya salaf. Bukan lihat pada jenama, tapi lihat pada metodologi dan pendekatan. Jadi kita katakan ini, kita tak keluarkan salaf daripada Ahlussunnah, salaf Ahlussunnah, khalaf Ahlussunnah. Cuma mereka menggunakan pendekatan yang berbeza mengikut masa, tempat, keadaan, khususnya dalam mentakwil atau tidak mentakwil ayat mutasyabihat. Selebihnya saya serahkan pada sahabat saya untuk berespon. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Zamihan. Saya cuma nak tambah sikit sajalah yang Fadil Ustaz Zamihan yang buat tadi tu. Sebenarnya bila Ustaz Zamihan sebut tajsim, tuan itu hukum pada naum sahaja sebenarnya. Bukan kita hukum pada muayyan, itu pada individu-individu. Yang Ustaz Zamihan sebut tadi itu naum. Kalau sekiranya seseorang itu mengatakan Allah Ta'ala berkaki, berkepala, kaki, tangan, apa semua, itu jelas mujassim, dan mujassim itu kalau sarah maka dia memang kafir, yukhrij minal millah. Kalau dia berkahwin maka terputus perkahwinannya. Maka kalau sekiranya dia waris harta, orang tak boleh warisi harta dia. Jadi sangat berat hukumnya. Sebab kalau kita bincang dari segi ilmiah, yang kita hukumkan itu hanya pada naum. Adapun bila kita nak hukum sebut penggunaan aziz dan sebagainya, itu kita mesti isbat di mahkamah, kan? Tapi kita kena tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan itu. Tak boleh kita nak hukum terus pada muayyan pada diri dia, kan? Sebab dia akidah yang sangat berat. Bila kita hukum sesuatu atas seseorang pada jasad dia, maka jangan akan melibatkan di sana implikasi di sudut hukum. Itu sangat bahaya. Dan saya nak tambah sedikit, bagaimanapun berlakunya khilaf dalam masalah sehingga timbulnya tuduhan tajsim dan sebagainya. Dia sebenarnya seperti disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, masalahnya iaitu apabila golongan para ulama salaf, mereka ada 3 jenis tafwid. Tafwid inilah yang kadang-kadang menyebabkan ada yang mutaakhir dia salah faham.
Dia kata inilah tafwid as-salaf, kaedahnya begini. Kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada 3 jenis tafwid kalangan para ulama salaf. Yang pertama iaitu at-tafwid al-qarib. Yang pertama adalah at-tafwid as-sarih, iaitu tafwid secara terang dan nyata. Umpama Imam Malik, bila dia minta supaya Imam Malik jawab soalan tentang makna istiwa, Imam Malik kata ini soalan yang bid'ah, dia tak mau jawab. Dia cuma serahkan kepada Allah SWT. Dan ada at-tafwid al-qarib ila ta'wil, seperti Imam Nawawi dan A'immah al-Asy'ariyah. Imam Asy'ariyah itu kita mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mutasyabihat itu. Kita kata bukan makna yang zahir. Kalau kita kata ya, tetapi ya bukan makna yang zahir. Ada makna lain ikut bahasa seperti yang disebut Ustaz Zamian tadi, ikut tafsir Al-Quran ataupun tafsir hadis yang lain. Dan ada di sana yang disebut sebagai at-tafwid al-qarib ila isbat, yang timbul masalah. Tafwid yang hampir kepada isbat, iaitu kalangan para ulama salaf yang umpama dia kata dia kata tangan kama yaliqu bi jalalihi ta'ala, sebagaimana yang layak bagi zat Allah. Sebenarnya bukan dia nak masuk tangan macam tangan manusia. Dia kata sebagaimana yang layak bagi zat Allah. Kalimah-kalimah yang seumpama ini yang keluar daripada kalangan para ulama salaf itu dahulu difahami boleh yang mutaakhirin, kalangan mereka yang mengatakan kami lah sebenarnya golongan salaf. Dia kata tengok para ulama salaf pun mensabitkan ya itu. Dia kata, jadi ada pula tambahan seperti yang dibuat oleh Imam Ibn Taymiyah atas dasar ijtihad dia. Dia kata ya itu adalah al-ya al-haqiqi, tapi kama yalihi bi jalalihi ta'ala juga, sebagaimana yang layak bagi ta'ala. Jadi timbullah di sini permasalahan. Ada yang sampai kepada peringkat tajsim yang sharih. Jadi kalau yang sampai ke peringkat itu tuan-tuan, itu memang bahaya dan boleh menyebabkan dia keluar dari Islam. Okey, itu sikit tambahan sahaja. Kemudian saya sebut tentang Syiah. Tentang adakah Syiah ini, persepsi kita sahaja yang mengatakan Syiah ada kaitan dengan Israel. Sebenarnya kita mudah saja tuan-tuan, kita baca sejarah Syiah dan kita tengok track record dia. Apa sumbangan orang Syiah secara mudah di dalam mempertahankan Filastin, secara mudah, secara practicality zahir. Yang kita tengok Filastin ini, Al-Quds ini dibebaskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyidina Umar yang memperjuangkan sehingga Al-Quds kita dapat rampas kembali daripada tentera Salib yang selepas itu, iaitu Salahuddin Ayyubi ketika itu Rom di zaman Sayyidina Umar. Kita yang dapat. Kemudian dia merampas semula bila tersalib menguasai Al-Quds adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Salahuddin Ayyubi bermadzhab Asy'ari. Kan? Jadi kita tak tahu apa sumbangan sebenarnya orang Syiah yang berjuang di Filastin sendiri. Hamas, baik Fatah sekalipun, semuanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita tak pernah tengok orang Iran menghantar tentera dia untuk berperang di Gaza umpamanya, kan, mempertahankan umat Islam di Gaza. Baik Hizbullah pun begitu juga, masuk wilayah dia akan berperang, tak masuk wilayah dia tak peduli, kan. Dan wala yang diberikan sama kepada Iran. Dan kita tengok apa yang berlaku di Syria. Syria tetap bermadhab dengan madhab Syiah Alawiyah, ataupun sebenarnya yang asal nama dia adalah Syiah Nusairiyah, tapi ditukar selepas daripada zaman Perancis. Dia tukar nama nak bagi ringan sikit, kita nampak macam mesra sikit, disebabkan kepada Sayyidina Ali, maka namanya Syiah Alawiyah. Tapi tengok pembantaian yang berlaku di Syria pada hari ini tuan-tuan, disokong oleh Iran, disokong sendiri oleh Presiden Iran Khomeini. Ini yang berlaku sekarang. Ini adalah saudara si-Islam kita. Bagaimana kita boleh membiarkan dia dibantai begitu saja? Tetapi orang Syiah, baik yang di Iran ataupun di Lebanon, Hizbullah, mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Bashar al-Assad, seorang Alawi, seorang Nusairi. Jadi kalau kita nak kata dia bersepakat dengan Israel, ini satu persepsi yang tak salah sebenarnya. Tak salah kalau begitu. Israel pun ada suka sangat umat Islam berkecamuk, bantai Islam sendiri dan sebagainya, melemahkan kedudukan Islam. Oleh sebab itu, kita tengok pada track record ni. Kalau sekiranya kita lihat apa sumbangan dalam mempertahankan Islam sendiri daripada tangan kufar, tidak ada. Yang ada Syiah tu kan, kita tengok di Bahrain. Apabila berlakunya apa nama tu, sebagaimana kita tahu orang-orang Syiah di Bahrain diperlakukan oleh kerajaan Bahrain. Yang Bahrain itu walaupun dia Wahabi itu tak, dia masih lagi kita anggap sebagai Sunni secara umum, secara general. Tapi tengok orang Syiah sampai mengisytiharkan jihad, mengisytiharkan jihad untuk menentang Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Dia bercampur dengan Wahabi saja tak di Bahrain sana, kan. Tetapi bila diserang apa nama Iraq oleh Amerika, tengok apa yang Syiah buat di sebelah saja Iran. Apa yang dia buat tu kan, dia tak buat apa-apa, bahkan dia memberikan data-data maklumat dan sebagainya, membantu Amerika pula menyerang Iraq. Ini yang berlaku. Itu sebab suatu yang tak pelik kalau sekiranya kita berpersepsi bahawa Syiah sebenarnya dia
mungkin mempunyai hubungan tertentu dengan Israel. Selain daripada banyaklah ada hearsay yang mengatakan bahawa ini saya tak tahu lah, tetapi ada disebut dalam internet dan sebagainya bahawa Ahmadinejad itu dia adalah seorang yang usulnya adalah seorang Yahudi. Wallah ta'ala kebenaran itu saja. Saya ngaji Asyik Bapak tadi bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus ada dia. Saya Yasin dari sini dulu juga ya. Pertama saya ingin mengucapkan soalan ini kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizam tentang komen Al-Fadhil Ustaz Zamihan sendiri dalam buku beliau ke surat 143, iaitu Ustaz Aizam ada menerbitkan jurnal berhubung dengan isu Wahabiyah menanganinya secara realiti. Itu komen Ustaz Zamihan. Yang mana saya baca, kita berada baca buku ni. Saya nak tanya kepada Ustaz Aizam, tolong komen sama Ustaz Zamihan. Kedua, ini saya nak mengumpulkan satu fakta ataupun ilmiah daripada Ustaz kita ni. Dia datang daripada Kuala, dia ceramah di syahadah dalam masjid tu. Beliau mengatakan bahawa yang dimasukkan ijtiqad Ahlussunnah wal Jamaah ialah kita berpegang dengan Asy'ariyah dan berfiqh dengan Imam Syafi'i, tasawuf dengan Imam Al-Ghazali. Lalu dia mengatakan dalam kuliah ini ramai audiens itu bahawa beriktikad dengan sifat 20 ini, segala sifat mustahil dan juga sifat harus, begitu juga sifat-sifat bagi Rasul dan kesuruhan 50 sifat atau itu iman. Siapa yang tidak bertikad dengan dalil nakal dan dalil akal, tidak bertikad seperti kitab yang dia sebutkan pada malam itu, tidak sah semayangnya, tidak sah bidahnya, tak sah haji dan umrah dia, semua ibadah dalam agama sebagai orang Islam tak sah. Persoalan timbul sekarang ini, bagaimana beliau menyebut demikian Ustaz ini tentang pada zaman Nabi SAW dan para sahabat salafus salih itu tidak berpaham dengan pahaman iman yang disebut 20 sifat 20 itu. Ya. Bagaimana? Ya. Tolong komen. Terima kasih Haji. Satu dua cukup Haji baru dia cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Bahrudin Isa dari Western People Perak. Satu persoalan saya ialah mengenai kita orang awam, pahaman Syiah dan Wahabiyah dan pahaman ajaran itu mereka berpahaman taqiyah, ya, jadi macam mana ke metode yang kita bagi sebagai pendakwah ni nak mengenal pasti siapakah dia Wahabi, siapakah dia Syiah dan ajaran lain, supaya kita berhati-hati berkawan dengan mereka ataupun berhati-hati menerima pendapat mereka. Terima kasih. Silakan Fadhil. Saya mulai untuk komen sikit. Terima kasih kepada yang bertanya tentang buku Fadhil Ustaz Zamihan. Kan? Sebenarnya saya dengan Ustaz Zamihan dia sepakat dari sudut kita menolak Wahabi. Kita tahu bahawa fahaman kita di Malaysia ini dari segi akidahnya adalah Asy'ariyah dan dari segi fiqhnya adalah Syafi'iyah. Itu kita tidak ada masalah. Cuma kaedah ataupun uslub dalam kita menolak fahaman Wahabiyah ini, bagaimana kaedah ataupun cara kan? Nah, itu yang mungkin saya dan Fadhil Ustaz Zamihan khilaf. Itu sebab saya pada hari ini boleh duduk sekali dengan Ustaz Zamihan, saya tak ada masalah kan? Ustaz Zamihan pun nampak dia tak ada masalah, duduk sekali dan kita sepakat untuk menolak Wahabi dan juga Syiah. Cuma uslub ataupun cara, dan inilah kita lihat kepelbagaian para ulama Asy'ariyah sendiri kan? Saya pernah menulis satu buku tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan bahasa Wahabi untuk menolak dia sendiri. Seperti Ustaz Zamihan sebut tadi, Wahabi mengatakan Muhammad Abdul Wahab mengkafirkan, membid'ahkan, menjisim dan sebagainya, mengatakan orang yang tawassul itu keluar daripada Islam. Tengok di sana ada kalimah-kalimah daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri yang menafikan. Dia kata dia tidak menafikan, dia tidak membid'ahkan, dia tidak mengatakan tawassul itu akidah. Kita gunakan bahasa dia sendiri. Itu dinamakan kaedah talwih dalam bahasa Arab dan kadang lebih berkesan pada musuh. Talwih betul-betul makna isyarat. Tengok Syekh kamu sendiri kata
Dan ini kaedah yang digunakan oleh Muhaddithul Haramain Dr. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Dia sebut kat situ, dia sebut dengan jelas, dia kata Arab Saudi ni daulah sunniyah, akidahnya Sofiyah. Akidah Saudi itu dia kata Sofiyah, bersih, suci. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini merupakan imam at-tauhid wa rasul muwahhidin, dia puji kan. Tapi di situ dia masukkan, tengok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menafikan, dia kata begini. Sehingga ada ulama Saudi pula menjawab kitab itu. Hadhihi mafahimuna, jawab pula tuan-tuan. Jadi ini kaedah tanwir kan. Jadi kita ada banyak kaedah dalam kita nak berhadapan dengan satu kaedah saja ini. Cara Ustaz Zamihan kan, cara saya dan kita ada dasar kita ada polisi kita, bagaimana kita berhadapan. Bukan kita tak ambil tindakan. Buku-buku yang disebutkan tadi